أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk ulang kaji kita pada halaman 382 hingga 387 sama-sama untuk kita lihat 6 muka surat yang telah pun kita ikuti sejak hari Ahad yang lepas. Moga-moga ulang kaji ini memberi manfaat untuk kita melihat kembali apakah permata daripada 6 halaman yang telah kita pelajari. Dan hari ini kita bersama dengan tokoh ilmuwan kita. Saya mengalung-alungkan Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ahlan Ustaz ya ke My Quran Time dan juga bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Safas. Alhamdulillah ya, kita nak mengulang kaji bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Jom kita buka muka surat 382. Adik-adik yang dipanjangkan cuti, dipanjangkan cuti, jangan sia-siakan cuti yang ada ini bersama Al-Quran, dan tahniah diucapkan kepada semua yang dapat mengikuti ya, sama ada beberapa muka surat yang terakhir ini ataupun sejak daripada awal lagi, untuk sama-sama kita melihat halaman yang kita ingin bincangkan pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat kepada surah An-Naml ayat yang ataupun halaman 382, tapi kita mulakan dulu dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan dan juga panduan hidayah kepada kita dengan ilmu yang kita pelajari. Kita akan mulakan dengan melihat kepada ayat 56 yang di atas sekali, ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam. Kita baca bersama dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan sahabat sekalian, tak lupakan kepada tokoh jemputan kita pada kali ini Fadil Ustaz Mustafa Suki. InsyaAllah kita nak mendalami muka surat yang ke-382 permulaannya, dan kita baca terlebih dahulu ayat yang ke 56. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fama kana jawab qaumihi Azim. Jawapan kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan kepada Nabi Lut alaihi salam, usirlah Lut
dan keluarganya daripada negerimu, sesungguhnya mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Ini adalah respon daripada kaum Nabi Lut yang diingatkan oleh Nabi Lut tentang betapa mereka ini mendatangi kepada golongan lelaki LGBTQ. Kalau kita kaitkan pada zaman sekarang, ya, pada jantina yang sama, maka mereka mengambil sesuatu keputusan di sini, dan mereka menggunakan perkataan di sini dalam ayat ini, innahum unasun yatatahharun. Mereka ini menganggap sebagai orang-orang yang suci. Kalau boleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mustafa menjelaskan tentang respon ini, sebenarnya maksudnya apa Ustaz ya, bila istilah unasun yatatahharun digunakan di sini, dan lebih daripada itu untuk kita memahami zaman ini, adakah zaman ini psikologi ini perlu kita beri perhatian kepada kumpulan yang mengamalkan amalan songsang ini? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang saya muliakan Ustaz Faz, Ustaz Tirmizi, alhamdulillah rupanya sedar tak sedar dah sampai 382 muka surat. Ya. Masya-Allah, perjalanan yang amat panjang. Juz 20 Ustaz. Juz 20 berkait dengan My Quran Time yang kita ada pada hari ini. Alhamdulillah, ini adalah semua kita kata pihak bekerjasama. Betul. Terutamanya diberikan kesihatan kepada Ustaz Faz, Ustaz Tirmizi yang bersama pada kita pada kali ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, jadi bila kita sebut pada ayat ini, ayat yang ke-56, dia sebenarnya adalah respon jawapan balas daripada kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut alaihissalam, ketika mana Nabi Lut ajak mereka buat baik. Nabi Lut ajak mereka berubah. Nabi Lut ajak mereka menjauhi apa yang disebut pada ayat 381, cerita semua tentang LGBTQ lah yang disebutkan tadi tu. Jadi bila kita melihat pada ayat ini, sebenarnya ayat ni juga pernah disebut pada surah A'raf ayat 82, yang mana Allah sebut pada perkataan yang sama tetapi tak sebut ala Lut. Jadi ayat ni menjelaskan sebenarnya dialog ni antara siapa? Rupanya antara Nabi Lut dan juga kaumnya. Sebab sebelum ni tak jelas kaum tu siapa ataupun siapakah yang diusir itu, yang akan diusirkan. Maka ayat ini menjawab, iaitulah keluarga Nabi Lut alaihissalam. Baik, jadi bila kita sebut tentang ayat ini, dan responnya di situ adalah perkataan unasun. Unasun ni ialah sebenarnya orang ramai juga. Ramai. Cuma kalau kita tengok kata Syekh Dr. Fadil Salih Samarai, satu ulama hebat dalam bidang bahasa Al-Quran ini, beliau menyatakan di sana ada perkataan nas, ada perkataan insan, ada perkataan unas. Jadi tiga-tiga perkataan ini sebenarnya dia merespon ataupun merujuk kepada manusia. Tetapi hakikatnya kelompok itu ataupun berapa jumlahnya. Itu beza dia. Kalau insan tu satu saja, singular. Kalau plural pula dipanggil nas. Minal jinnati wan nas dan sebagainya. Adapun unas ni dia kelompok kecil. Kelompok kecil, maksud dia di tengah-tengah. Kalau kita kata contohnya hypermarket besar tu, kan. Jadi kat situ ada bahagian pinggan mangkuk. Bahagian pinggan mangkuk tu unas. Itu dia bahagian dia. Tapi yang hyper tu dia panggil nas. Itu dia punya kaedah bagi kita mudah faham. Kalau satu mangkuk tu insan. Satu saja mangkuk. Itu dia punya kaedah. Okey, jadi kalau kita lihat pada ayat ni, Allah sebut sebanyak 6 tempat. 6 tempat. Dan bila kita tengok apa yang sesuai pada keadaan hari ini, kalau kita tengok ni respon dia ialah innahum unasun yatatahharun. Bila mana Nabi Lut dakwah kepada kaumnya, dan kemudian respon dia ialah engkau ni anggap diri suci, boleh belah lah, macam tu lah. So kita hari ni kalau tengok pada para pendakwah ataupun orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tak mesti pendakwah, siapa-siapa saja yang kadang-kadang tu nak ajak manusia buat baik, maka dia akan dapat tentangan seperti ini. Ni antaranya. Engkau anggap suci, alah bajet suci lah, macam tu kan. Itu biasa perkataan tu. Gen syurga lah. Syurga lah kan. Jadi perkataan seperti itu biasanya akan mendapat tentangan bagi orang yang nak ajak manusia kepada buat baik. Itu satu. Yang kedua, di sini kalau kita akan tengok bahawa sebenarnya kelompok yang ramai belum tentu betul. Kalau kita tengok ni, kalau dia daripada kelompok kecil nak bandingkan Nabi Lut dengan kaum dia, sudah tentu kaum dia lebih ramai. Jadi perbuatan mereka tu belum tentu betul. Jadi sebab tu pada hari ni kalau kita tengok, bila tengok pada orang yang buat tu, ni orang ramai dah buat ni, ni semua orang buat ni, kadang-kadang kena tengok. Sebab tu kita punya garis panduan kita, apa yang kita ada pada hari ni, Quran dengan sunnah. Kalau Quran dengan sunnah tu kita tengok, orang ramai dah buat, Quran sunnah ke tepi, maka pada waktu tu bencanalah kehidupan kita, kerana apa yang kita sepatutnya pegang maka kita telah jauhi. Dan kalau tengok juga pada ayat ni, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita satu orang yang umatud dakwah.
dan juga ummatul ijabah. Dakwah ni maksudnya kita kena buat kerja kebaikan apa keadaan sekalipun. Hari ni kalau kita tengok contoh berapa sebelum ni cerita tentang banjir. Kan kalau tengok ada orang pergi turun ke lapangan, dia pergi cuci. Ada orang kadang-kadang dia pergi bagi bantuan saja. Ada orang dia up status Facebook. Semua orang main peranan. Dan tak boleh kita nak condemn engkau ni setakat dekat Facebook je kan, kau ni setakat pergi cuci pinggan ke apa semua kan, kau ni semua kita kerjasama. Jadi kalau kita ada ke arah kerjasama, ke arah kebaikan untuk bantu tolong manusia, maka yang tu kita nampak bahawa dia adalah satu benda yang kita tetap terus untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu ada beberapa poin yang kita dapat daripada tadabbur ayat yang ke-56 sebagai ulang kaji pada halaman 382 ini, bagaimana dialog respon daripada kaum Nabi Lut itu ya kepada ala Lut ya, kepada keluarga Lut itu adalah satu perkara yang penting kita fahami, bahawa kita juga nak mengikut pada ala Lut Ustaz ya. Maksudnya keluarga Lut itu kecuali adalah dalam ayat 57 itu kecuali isterinya ya, isterinya yang digelar ataupun al-ghabirin yang tertinggal kerana dia meninggalkan ajaran kebaikan yang disuruh oleh suaminya sendiri. Jadi dalam hal ini penting sangat kalau kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26, peranan kita untuk mengingatkan ahli keluarga kita, tetapi masih lagi hidayah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi usaha terus bersama. Baik, kita bergerak kepada halaman 383. Kita mengambil beberapa panduan di sini pada ayat yang ke-69. Alang-alang kita ni ada orang dia pergi berjalan Ustaz ya. Berjalan dan Allah kata memang ya berjalan ini bagus, tetapi apakah peranan berjalan ini? Kita baca ayat 69 surah An-Naml. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul Surah Al-Azim ayat 69 daripada surah An-Naml muka surat 383. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu di bumi lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat jenayah dosa. Wala tahzan, diteruskan lagi, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka dan janganlah merasa sempit terhadap tipu daya mereka. Mungkin dua ayat ini saja kalau Ustaz boleh cerahkan. Seruan untuk berjalan ini ada dalam surah Ali Imran, ada dalam banyak surah termasuk surah An-Naml ini. Untuk travel agent ya, Kementerian Pelancongan, apa noktah ataupun permata yang boleh diambil daripada ayat ini? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, ayat ini Allah suruh siru, satu perintah untuk kamu berjalan ataupun melancong ataupun melihat apa-apa yang berada di sekeliling. Cuma ayat ini dia bukan fokus kepada semua orang. Ayat ini fokusnya, kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullah, ayat ini rupanya fokus kepada orang yang tak reti nak taubat, orang yang tak reti nak bertauhid kepada Allah, dia mencurigai apa yang Allah dan Rasulnya telah sampaikan. Maka Allah katakan kepada mereka ni wahai Muhammad, suruh mereka berjalan pergi tengok tempat orang yang diazab. Kan, jadi fokus sebenarnya asalnya ialah merujuk kepada orang yang tidak ada tauhid, yang tidak tahu tentang apa yang ada pada Allah dan Rasul yang disampaikan tu, tak nak ikut, maka kamu pergi tengok. Ni pergi tengok kaum Lut, pergi tengok Madain Saleh, pergi tengok kaum Samud, pergi tengok mereka ni supaya kamu tahu sebenarnya benda ni pernah berlaku dulu. Benda ni realiti, benda ni bukan cerita-cerita saja-saja kan, buat apa masa lapang dalam Quran, bukan, dia memang benda yang berlaku sebenar. Jadi ayat ini fokus pertamanya kepada orang-orang yang seperti itu. Bahkan dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, sehingga Nabi bagi seolah-olah macam kita jangan pergi tempat macam ni. Maksudnya orang beriman, orang yang betul-betul dia dah ada pasakan iman tauhid tu, jangan pergi tempat-tempat diazab ni. Sebab tu Nabi sebut la tadkhulu ala haula'i mu'adzabin, jangan kamu masuk kepada mereka yang telah pun diazab, illa an takunu bakin, melainkan kamu masuk dalam keadaan menangis. Menangis di sini maksudnya, sebab tu kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani bila mensyarahkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari tadi, maksudnya ialah semua tempat yang diazab, tak kira di mana saja,
maka itu antara tempat yang kita dihindarkan untuk pergi. Melainkan orang yang tak beriman, tak ada akidah dan tak rasa lagi benda tu ada azab daripada Allah. Baik, itu daripada aspek yang pertama kalau kita nampak daripada ayat ni. Cuma bila sebut tentang pelancongan, sebut tentang kita kata pergi untuk melihat kebesaran Allah, melihat kepada, ya ada orang suka trekking, jungle trekking, ada orang suka kayu basikal, kan, ada orang suka pergi tempat banjir pun pergi juga nak tengok kemusnahan supaya ambil ibrah pengajaran, bantu orang dan sebagainya. Itu semua kita boleh masukkan dalam, dipanggil dalam istilah siyahah, pelancongan. Jadi pelancongan ini sebenarnya secara umumnya maka hukumnya adalah harus. Jadi perintah Allah ni bagi orang beriman kalau dia nak pergi melancong maka hukumnya adalah harus, tetapi ada rupanya pelancongan itu jadi wajib. Pelancongan itu jadi sunat. Pelancongan tu jadi diharamkan, tak dibenarkan. Ada begitu. Rupanya bila kita katakan tentang pergi haji, pergi umrah, dia wajib rupanya melancong asasnya. Jadi sebab tu dalam hadis riwayat pada Abu Daud, hadis yang hasan, kata Nabi SAW, inna siyaha ummati, sesungguhnya iaitulah pelancongan ataupun pergi keluar melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah di kalangan umat aku, kata Nabi SAW, jihad fi sabilillah. Dia merupakan jihad di jalan Allah. Maka maksudnya kalau kita pergi haji tu maksud tujuan memang melancong, tapi bukanlah tujuan melencong. Ada beza tu kan. Maksudnya istilah yang kita guna pakai itu sebenarnya memang melancong, tapi kita pergi buat ibadah yang wajib. Ada pergi buat ibadah yang sunat. Pergi umrah contohnya. Maka semua tu adalah benda yang dikira ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Ustaz Fas kaitkan tadi dengan travel agency dan sebagainya, maka hari ini kita tengok memang semua diuji lah. Ada yang dah tutup terus, kan, ada kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi secara asasnya apa yang dia buat tu untuk ajak manusia pertama pergi buat benda yang wajib, buat benda yang sunat, umrah, haji, maka itu memang berpahala di sisi Allah. Adapun ajak juga manusia untuk buat perkara yang harus, contohnya nak pergi ke Turki ke, kan, nak pergi ke mana-mana, itu juga termasuk dalam perkara yang insya-Allah boleh menjadikan kita sebagai orang yang melihat kebesaran Allah secara hakikat dengan kejadian-kejadian yang hebat. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih ucapkan pada Ustaz Mustafa itu tentang apa yang ada dalam ayat 69 dan di dalam ayat 70 Ustaz ya, ada macam signal bahawa dengan berjalan ini ada kesan psikologi, kalau boleh tambah sedikit kat situ. Baik, Allah sebut kat sini wala tahzan alaihim wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Baik, di sini kadang-kadang manusia ni kalau kita lihat pada ayat ini juga menceritakan tentang ada dakwah ditolak, kemudian juga dalam keadaan kesedihan. Sebab tu Nabi SAW secara hakikat sebenarnya Allah suruh Nabi travel bila mana berlaku beberapa isu. Antaranya apa? Kematian Sayyidina Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Talib, dan kemudian juga Amul Huzun, tahun kesedihan, diboikot dan sebagainya. Maka Isra Mi'raj tu satu travel untuk menjadikan Nabi tu SAW tu satu orang yang ni sebenarnya bagi gembira sikitlah, tapi sebenarnya lepas Isra Mi'raj tu lagi teruk kena kan daripada sudut dakwahnya. Tapi kita nak kata ambil sikit masa ruang, manusia kadang-kadang dia boleh pergi stres kerja, stres tempat dengan macam-macam, maka waktu tu dia ambil peluang untuk travel, untuk keluar, dan mudah-mudahan insya-Allah dia jadikan lebih tenang hatinya insya-Allah. Tapi lepas tu kena kerja kuat lagi lah. Kena kerja kuat lagi. Terus dah cuti, ingat nak cuti sepanjang masa kan. Yang itu adalah konsep yang kita belajar sebentar tadi, iaitu berjalan, mengambil pelajaran, dan ia memberi kesan kepada psikologi manusia untuk terus menyatakan. Dan selepas itu pun ayat 71 tentang cabaran demi cabaran yang hadir kepada para rasul. Baik, kita ingin melihat satu lagi daripada ayat ataupun halaman 384 ayat 72 ya, di dalam ataupun ayat 72 ya, 82 iaitu bagaimana Allah menyatakan tentang dabbah sebagai tanda akhir zaman. Mari kita baca ayat 82 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دابة من الأرض تكلمهم أن الناس
كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 82, dan apabila telah sampai berlakunya hukuman mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan pada mereka bahawa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ayat ini ya, kita nak melihat apakah ianya berlaku di atas dunia ini ataupun berlaku di akhirat, ataupun apa kefahaman istilahnya dabatan minal ard, ya, satu makhluk yang melata di bumi, tukallimuhum, yang bercakap-cakap. Apa benda je ni? Telefon ke, ataupun ada binatang yang super animal ke? Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk melihat apakah petanda dan pelajaran untuk kita ambil pada saat ini bersama surah An-Naml. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal kita pada hari ini. Dan sebentar tadi Ustaz Tirmizi membacakan ayat 80. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya manusia sudah tentunya tidak dapat memberi hidayah. Dan kita sudah pun belajar bahawa ataupun membaca daripada ayat 82 sebentar tadi tentang istilah dabatu minal ard. Kita nak tahu sebenarnya apa makhluk ini, diterjemahkan sebagai binatang melata. Betulkah ianya? Terjemahannya ataupun komentar pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedang penonton, Ustaz Faz, Ustaz Tir. Baik, bila sebut tentang dalam istilah ini dia panggil dabatul ard. Maksudnya binatang melata di bumi. Dan dia sebenarnya juga disebut dalam surah Hud pada ayat yang ke-6. Jadi tapi dia ada sikit kaitan, tapi yang ni fokus khusus bila keluar dekat akhir zaman nanti. Yang surah Hud tu wama fil wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha Allah sebutkan tentang kata Imam Ibn Kathir, tidaklah semua binatang yang melata di atas muka bumi ni melainkan Allah telah jamin rezekinya. Maksudnya segala jenis binatang di laut, di lautan, segala yang ada yang Allah ciptakan, maka Allah telah jamin rezekinya. Yang tu semua jenis binatang. Tapi yang ni dia ada special sikit, khusus. Dabatul ard ni iaitulah satu jenis binatang yang akan keluar pada akhir zaman, yang mana tujuan dia ialah, sebab tu dalam riwayat daripada Huzaifah, dalam riwayat Imam Ahmad hadis sahih, menceritakan tentang 10 tanda kiamat. Maka salah satunya adalah keluar binatang melata di atas muka bumi. Apa binatang melata ni? Kata Al-Hafiz Imam Al-Qurtubi, maksudnya ialah unta daripada keturunan ataupun unta Nabi Saleh, anak unta Nabi Saleh. Tu binatang tu. Yang tu dipanggil dabatul ard. Yang disembelih tu ke? Bukan. Bukan. Yang tu yang apa ni daripada keturunan dia daripada tu. Daripada gitu. tu. Maksudnya nak bagi tahu bahawa itu salah satu jenis binatang lah. Tapi ada pendapat ulama lain. Contohnya Saidina Abdullah ibn Abbas menyatakan ular yang duduk di bawah tepi tebing Kaabah. Sejenis ular. Itu dabah yang akan keluar pada akhir zaman. Tapi sebenarnya cantiknya, moleknya, agama ni ataupun secara khususnya tak adalah sebut dalam Quran dan hadis secara sarih, secara jelas apa sebenarnya dabah. Tapi pendapat ulama sedemikian. Cuma tugas dia ni ialah salah satunya adalah tukallimuhum,
iaitulah dia akan bercakap-cakap dengan manusia. Bercakap ni apa sebenarnya? Maka di sini ada sebahagian di kalangan para ulama membawa satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad, maksudnya ialah bercakap, dia sebenarnya akan keluar nanti. Dan riwayat tu, hadis tu boleh dijadikan hujah lah, statusnya hasan. Bila dia keluar nanti, dia akan bawa tongkat dan cincin Nabi Sulaiman. Bila keluar tu, dan bila keluar tu nanti dia akan pergi mak ataupun akan pergi marking lah, mana orang Islam, mana orang yang kafir, dia akan ada tanda. Jadi tukar limuhum tu menyatakan maksudnya adalah memberikan tanda. Tanda tu maksudnya kalau orang kafir tahu dah ni kafir, orang beriman dia akan tanda nur dan cahaya di wajahnya pada akhir zaman ketika mana keluarnya dabbah. Itu sebahagian pandangan pendapat berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Sebahagian kata memang bercakap sungguh. Maksudnya unta tu nanti akan bercakap, dia katakan ular itu nanti akan bercakap kepada manusia tentang apa? Tentang kamu dulu buat satu perkara yang Allah telah murka. Kamu termasuk dalam orang yang diazab dan sebagainya. Jadi kita tengok benda ni bukan tunggu tanda. Sebenarnya kita bersedialah terhadap apa yang Allah telah sebutkan ini. Dan ini sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan, kehebatan Allah, alamat. Kan kalau contohnya kita kata saya baru minggu sebelum ni balik kampung, bila air naik tu ada siren, bunyi air naik. Jadi itu petanda air naik. Yang ni petanda yang Allah kata kiamat. Jangan kamu tunggu. Ini kita kiamat besar. Jadi waktu tu kita usaha, dan dabbah ni dia akan, waktu tu dah tak ada apa-apa lagi, manusia dah jauh pada Quran, dah lari daripada agama dan tauhid, maka dia akan keluar. Dan kata hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, dia keluar pada waktu duha, pada waktu pagi. Wallahu alam. Jadi maksudnya ini petanda Ustaznya. Cara kita berinteraksi dengan petanda tu, kalau ada petanda air akan naik, jangan tunggu air naik baru nak angkat barang. Betul. Kan, kena awal-awal lagi. Dan kalau boleh bina tembok betul-betul. Bukan tembok tu boleh bina, kalau air waktu banjir baru ni Ustaz ya, bila air tu dah dekat dengan rumah saya, kan, dekat, kalau rasa nak ambil simen, nak tinggikan lagi tembok, tak sempat dah. Tak sempat dah. Dia kena bina lebih awal lagi. Tapi alhamdulillah lah tak masuk kan. Pasal dah tinggi sedikit. Ya, alhamdulillah. Jadi ini cara kita berinteraksi dengan ayat 82 ini. Jangan pula kita cari ini mungkin juga ada apa chip masuk dekat binatang ke, yang akan bercakap ke, yang akan menentukan macam-macam kan. Tetapi poinnya ialah apa persediaan saya berhadapan dengan realiti perkara ini. Pasal ada setengah orang walaupun diberikan unta keluar daripada batu pun maksudnya tak percaya, disembelihnya, dinafikannya. Ada orang yang menyatakan bahawa betul ke air akan naik, dia tak kisah pun, tapi bila nampak betul-betul ianya sudah terlambat. Jadi ini pelajaran yang kita ambil berinteraksi dengan ayat ini. Jangan kita apa istilahnya Ustaz ya, dia petanda akhir zaman ni setengah orang dia cuba untuk mensensasikan dia tu kan dengan pelbagai tafsiran, tapi rupa-rupanya persediaan kita itu lebih lagi utama. Baik, kita bergerak kepada halaman 385 di hujung surah An-Naml ya, di mana kita akan membaca ayat 92, satu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tilawah Al-Quran. Mari kita baca ayat 92 dipimpin Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an atlu al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Sadaqallah. Dan aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Kita bertemu dengan perkataan atluwal Quran, ada kaitan dengan perkataan tilawah itu. Kalau boleh Ustaz Mustafa boleh mencerahkan wahyu pertama Ustaz, Iqra kan, qara'a itu tadi. Di sini ada tilawah, mungkin ada istilah lain lagi dalam Al-Quran ini, tapi kalau beza tilawah dengan Iqra ini apa bezanya untuk kita laksanakan dalam hidup kita? Sila Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iqra dia fokus kepada bacaan itu. Sebab tu kata Syekh Dr. Salih Fadhil Samarai menyatakan bahawa Iqra ni kalau kita baca sad, baca dah. Kalau sebut ta, kira baca dah. Tapi bila sebut tilawah itu maksud dia himpunan susunan perkataan yang lengkap.
Sebab tu dipanggil tilawah, kerana biasanya nak sampai kepada tahap kita faham tu dia perlu kepada perkataan-perkataan dan digabungkan dan akhirnya kita akan memberi faham. Tu baru satu maksud tu. Yang kedua, maksud qiraah ni ataupun iqra dia kepada semua ilmu. Sebab tu bila Allah sebut kan wahyu pertama iqra ni maksudnya baca dan kemudian melihat daripada sudut segala segenaplah. Kalau kata ilmu engineering, kalau kata ilmu sains tu semua masuk kepada kepataan membaca. Kemudian kalau tilawah dia fokus kepada Quran semata-mata. Jadi Quran semata-mata itu yang dipanggil sebagai tilawah. Yang kedua. Yang ketiga, maksud iqra ni juga dia lebih fokus kepada baca untuk dapat pahala saja. Baca untuk dapat pahala saja. Dan kemudian bila kita sebut pula tentang tilawah, dia baca dengan amal. Baca dengan amal. Jadi kalau tengok pada ayat ni, kalau kita pastikan famanihtada fa innama yahtadi li nafsi. Maksudnya dengan kita mentilawahkan Quran, baca dengan faham, dengan amal, maka siapa yang mana Allah berikan petunjuk dengan Quran, dengan tilawah itu, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang keempat juga maksud Iqra ni dia biasanya untuk diri, dan kemudian kalau sebut tentang tilawah itu dia ada unsur masuk konsep untuk disampaikan. Sebab contoh kalau Allah sebut dalam surah Isra pada ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsik. Bacalah kitab kamu. Ini cerita dekat akhirat, kita ada buku catatan amal, Allah suruh baca. Dulu kamu punya sendiri tu, baca tengok catatan amalan kamu tu. Tak ada yang akan dizalimi, tak ada yang akan rasa tak puas hati. Semua dah tercatat ataupun tercatat di dalam kita panggil kitab begitu tu. Dan kemudian Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 121, Allah sebut haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Baca dengan amal, faham dan menyampaikan apa yang dia faham itu daripada sudut yang dia yang dia fahamlah untuk disampaikan dan membawa kepada ajakan kepada dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan kalau tanyalah Iqra dengan tilawah ni mana satu? Dua-dua kena ada. Dua-dua kena ada. Dia tak boleh salah satu tinggal, sebab tilawah semata-mata tumpu pada ni tapi tak baca Quran, tak jadi juga. Baca Quran tapi tak tumpu pula juga kepada tadabbur macam kita lakukan ni juga sia-sia. Jadi dua ni mesti ada. Allah Masya-Allah ya. Jadi itu adalah beza di antara Iqra dan juga baca dan tilawah ini Ustaz ya. Dan dalam ayat ini diseru untuk tilawah itu, dan kalau kita gabungkan dengan Iqra itu, baca dan tilawah ini perkara yang perlu kita laksanakan. Dan kalau kita ada tilawah peringkat kebangsaan atau antarabangsa, itu maksudnya yang inilah Ustaz ya. Betul. Dia baca dan juga cuba memahami dan untuk difahami, diamalkan, disampaikan kepada seluruh dunia. Jadi ini adalah seruan daripada surah An-Naml ya, bagaimana seruan untuk terus kita menyampaikan Al-Quran ini selain kita amalkan, dan kita nak bergerak macam mana contoh orang yang menyampaikan Al-Quran ataupun wahyu ya. Kalau zaman dahulu ada kisah Nabi Musa pada ayat yang ataupun surah seterusnya, surah yang ke-28 surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa. Kalau kita ambil musim ketiga, musim pertama dulu dekat mana, musim kedua surah Taha Ustaz ya. Musim pertama itu pada surah sebelum ini. Boleh tinggalkan komen juga di ruang komen itu kalau siapa yang masih ingat musim pertama, kisah panjang tentang Nabi Musa ya. Musim kedua dalam surah Asy-Syu'ara. Musim pertama dekat surah mana? Tadi dah terbagi jawapan dah tadi sebenarnya. Okey. Baik, kita nak baca ayat yang ke-13 ya, pada halaman 386 sebelum kita melihat apakah permata daripada ayat ini. Ayat 13 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فرددناه إلى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-13, maka kami kembalikan dia
maka kami kembalikan dia iaitu Nabi Musa alaihissalam kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih lagi, dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah ada perkataan wa'dallahi haqqa, janji Allah ini benar, diwakili oleh kembalinya Nabi Musa kepada ibunya. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit, kalau katakan musim ketiga ini dia punya penceritaannya lebih detail tentang perasaan-perasaan orang-orang yang terlibat dengannya, berbanding dengan kalau surah Asy-Syu'ara banyak kepada bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Firaun, ataupun kalau surah Taha itu Nabi Musa dalam perjalanan kan, latihan ya bertemu dengan Allah SWT. Jadi ada sudut-sudut kamera yang diberikan fokus. Jadi boleh Ustaz ceritakan sikitlah apa sebenarnya yang sedang disampaikan untuk panduan kita tahun ini tentang janji Allah itu benar. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya ayat ini dia bermula pada ayat yang ke-7 lagi. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah pun berjanji sebenarnya akan mengembalikan semula Nabi Musa alaihissalam kepada pangkuan ibunya. Ibunya ni ada setengah riwayat sebut namanya adalah dipanggil sebagai Yohanith. Yohanith, ada yang panggil sebagai Mikhyana dan sebagainya lah, tapi semua nama tu tak sabit daripada hadis-hadis sahih. Cuma kita kata itu antara nama-nama yang dikatakan nama Nabi, nama apa, ibu Nabi Musa alaihissalam. So, maksudnya kalau ada anak perempuan nak bagi Yohanes tu boleh lah, tapi tak berapa lah. Pilih nama yang cantik-cantik. Pilih nama yang cantik. Okey. Baik, jadi bila disebut tentang isu kembali semula, Allah berjanji, dia boleh kita katakan ayat yang ke-7 ni dipanggil sebagai ainul yaqin. Maksudnya dengan keyakinan yang sebenar, maksudnya nanti insya-Allah, dan yakinnya ibu Nabi Musa ni Allah akan kembali. Sebab tu dia berani buat, dia berani letak dalam peti, kemudian dihanyutkan dan sebagainya, dan kemudian itu dipanggil sebagai yakinnya ada. Kemudian dibuktikan pula dengan ayat 13 ni dipanggil ra'yal ain. Maksudnya dengan mata kepala betul-betul nampak. Yang tadi dalam hati je rasa ni yakin ni insya-Allah tawakal dengan Allah. Tapi bila sebut pada ayat 13 betul-betul nampak depan mata, Allah kembalikan. Dan kalau kita tengok pada ayat ni, rupanya nilai kasih sayang saja menyebabkan kerajaan Firaun tu hancur. Hanya dengan sebab kasih sayang. Kalau kita tengok ayat ni, tengok qurrata ain kan, qurratu aini li walak. Ayat 9. Ambil lah kan, seorang je ni kan, laki je, tolonglah ni jadi penyejuk mata ni. Rupa-rupanya yang tu akan menghancurkan kerajaan. Hanya dengan nilai kasih sayang Allah boleh uji manusia yang rasa hebat sangat, Firaun, kemudian Allah hancurkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, air susu tak sesuai, melainkan dengan ibu Nabi Musa juga. Kan ceritanya sangat panjang, kita kata akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan menangis, kemudian tak kena dengan air susu orang lain, dan dengan ibu, boleh kita kata macam ibu susuan lah, tak kena juga. Akhirnya iklan dan panggil rupanya ibu Nabi Musa juga, dan sebab tu jadinya ayat 13 Allah Subhanahu wa taala telah kembalikan ibu ataupun Nabi Musa kepada pangkuan ibunya. Daripada ayat ni kita nampak ada 3 perkara yang sangat besar. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan segala pengharapan tawakal kita sangat tinggi kepada Allah, itu membuatkan janji-janji Allah tu pasti akan datang dan berlaku semula. Contoh Zat, baru ni saya balik hari Ahad sebelum tu yang banjir teruk semua tu kan. Ahad tu saya balik kampung, dan kemudian dengan tawakal yang penuhnya nak balik tu mesti sampai masuk Bentong, masuk CSR, jalan baru tu, semua orang suruh pusing. Pusing-pusing, memang tak lepas. Saya kata, saya kena tengok depan mata. Cakap dekat sini, saya kata tengok depan mata. Rupanya bila lalu tu, air sikit je kena kat atas jalan. Yang tenggelam teruk sebelah sana. Boleh lalu. Maksudnya, kita berharap tawakal tu kita nak balik sungguh ni kan. Jadi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi, nak ceritanya, tawakal kita tu, kita berharap betul pada Allah, seperti mana ibu Nabi Musa AS. Sampai ra'yul ain ya. Sampai ra'yul ain. Betul-betul nampak depan mata, baru jelas. Satu. Jelas. Yang kedua, kita tengok pada ayat ni, ialah berkenaan dengan manusia ni, aturannya, kita ni semua segala ni dah ditulis lah. Maksudnya kita kat sini, kita kat situ, apa yang akan berlaku besok, lusa dan sebagainya. Kita berjalan itu dengan berharapan, dengan apa? Dengan usaha dan juga pergantungan kita pada Allah. Jangan kita tak boleh ikut jalan ni sebab begini, tak boleh itu. Kita berjalan atas apa qada dan qadar, ketetapan yang Allah telah berikan kepada kita, maka yang itu kita buat, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, pada ayat ni juga kita nampak bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan ibu Nabi Musa AS satu orang yang teguh, berprinsip, betul-betul untuk kita belajar dan terus belajar daripada sudut tauhid, mendalami ilmu agama, mengamalkan sunnah-sunnah, kerana dengan itu saja harapan manusia boleh berjaya.
Masya-Allah, ya, itu sebenarnya menjelaskan bagaimana kesungguhan untuk berjaya itu, ya, dengan kasih sayang maksudnya, dengan kasih sayang seorang ibu, dan sudah tentunya ia dipandu oleh wahyu itu tadi menyebabkan si ibu ini akhirnya dapat kembali menatap kepada anaknya, dan ini adalah dalam misi melaksanakan kebaikan, ya, dalam melaksanakan misi kebaikan. Dan poin-poin tadi tentang jangan sekadar apa istilahnya ainul yaqin, itu betul, ya, tapi bila ainul yaqin tu diikuti dengan usaha sampai kepada ra'yul ain, ya, tengok depan mata. Dan pada waktu itu mungkin orang lain kata mungkin air masih tinggi ustaz ni kan, tetapi kalau kita sampai waktu kita dah okey dah ni, boleh je ikut jalan tikus dan sebagainya untuk memastikan kita terus menuju kepada kejayaan. Jadi ini ditunjukkan oleh seorang bonda, ya, yang dinobatkan di dalam surah Al-Qasas. Maka ini jugalah yang menjadi panduan untuk kita menghadapi cabaran pada waktu pandemik ini, pada waktu hujan bertimpa-timpa ustaz, ya, ada yang hilang mak ayah, anak beranak dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya ketika semua anak lelaki dibunuh, ini dibunuh ni memang confirm kena bunuh, rupanya ada seorang anak lelaki yang selamat dengan ainul yaqin, diikuti dengan usaha-usaha letak di sungai, dan akhirnya Allah kembalikan semua. Subhanallah, inilah janji Allah, dan janji ini bukan hanya untuk ibu Nabi Musa saja ustaz, ya. Janji ini juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk kita yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin teruskan kepada halaman yang terakhir kita 387. Kita baca ayat 14, satu anugerah kepada Nabi Musa, ya, yang dibimbing dengan pelbagai cara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 14 bersama Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله. Dan setelah dia Nabi Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, muhsinin. Dua perkara yang dianugerahkan, hukma wa ilma. Kalau boleh Ustaz jelaskan, biasanya kalau hukma hikmah ini dia datang selepas ilmu kan, tapi ini dimulakan dengan hukma wa ilma. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz Tir, sudah menonton. Rupanya ini adalah satu tarbiyah kepada Nabi Musa AS. Pernah berlaku juga dalam surah Yusuf pada ayat 22, ketika mana Nabi Yusuf nak diangkat jadi Nabi tu, dia ada juga tentang hukma wa ilma. Jadi ini kita kata satu benda yang, satu tarbiyah yang sangat hebat untuk satu orang itu untuk diangkat jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila tengok pada ayat ni wastawa, ketika mana sampai umur tertentu, dan juga wastawa ni para ulama bincang umur berapa sebenarnya. Kata Imam Mujahid umur 40 tahun. 40 tahun. Kata Saidina Abdullah ibn Abbas umur 30 tahun. 33 tahun lebih kurang. Jadi maksudnya dia dah sampai umur matang. Cuma ayat ni dia belum jadi lantik jadi nabi lagi. Sebab lantik jadi nabi adalah pada di Tur Sina. Kan waktu tu. Jadi sebelum ni belum lagi. Tapi bila sebut tentang hukma wa ilma, sebab tu kata sebahagian para ulama tafsir, antaranya Imam Al-Baghawi, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dan sebagainya, menyatakan maksud hukmah ni dia adalah sifat kenabian itu sendiri. Sifat kenabian. Belum nabi lagi. Belum nabi lagi. Maksudnya untuk lantikan jadi nabi tu dia dah ada, kita panggil istilahnya apa ya, sebagai offer letter lah kot. Tapi belum lagi confirm masuk lagi. Lebih kurang macam tu lah, tapi tak boleh nak kata macam tu kan. Cuma kita kata secara ringkasnya kita dapat faham bahawa hukmah ni dia memang nak pergi lantikan tu nak jadi nabi lah. Sebab tu hikmah, kebijaksanaan apa semua ni dia adalah satu benda anugerah yang Allah bagi hanya untuk nabi, tapi hikmah, kebijaksanaan juga boleh jadi Allah bagi kepada manusia. Dia bukan sekadar ilmu. Ada orang dia ada ilmu tapi tindakan dia nampak macam tak berapa nak cantik daripada sudut dia. Dia tahu maksudnya nak langgar apa isyarat tu tak boleh ni kan. Tapi tindakan dia tu kadang-kadang dia langgar juga. Jadi tak hikmah.
Jadi tak hikmah. Maksudnya di sini kalau kita nampak gabungan hikmah dengan ilmu ni dia ada pada manusia, tapi kalau khusus kepada untuk nabi maka dia adalah hikmah semata-mata untuk dilantik sebagai kenabian yang kita sebutkan. Dan Allah sebut akhir sekali wa kadzalika najzil muhsinin. Muhsin di sini jadi orang baik ialah apa? Dengan sebab ilmu, dengan sebab tauhid, dengan sebab hikmah tadi adalah dia kalau betul-betul dia dapat, dia grab, dia cari, dia usaha, maka dia termasuk di kalangan orang yang muhsin. Muhsin, insyaAllah ya. Jadi ini adalah perkara yang kita harapkan Allah juga anugerahkan kepada kita semua Ustaz ya. Dengan barakah dengan kita selalu membaca Al-Quran dan juga kita selalu ya menjadi orang yang berbuat baik. Allah berikan lagi dan lagi hikmah dan juga ilmu dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah pun mengulang kaji 6 halaman. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husni khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk kita terus yang menjejak kepada kisah Nabi Musa, nabi-nabi yang kita lihat dalam surah An-Naml, dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama tuan-tuan nilai daripada Al-Quran ini kita dapat lebarkan dan kita mendapat hikmah, mendapat ilmu yang memimpin masyarakat, bukannya hanya mengikut kepada pendapat diri sahaja. InsyaAllah kita bertemu dalam ulangan pada malam ini jam 11 dan juga pada hari esok, dan kita akan menyambung halaman baru daripada halaman 388 menyambung surah Al-Qasas insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.